Okey. Okey, geo pun sama. Yes, geo pun sama. Betul. Baik, so cikgu dah record. So kita nak lihat, okey, bab 1 untuk sejarah, ingat bab 1 sejarah kamu pelajari yang pertama sekali iaitu tentang mengenali sejarah. Ini bab 1, kamu belajar tentang pengertian sejarah, kemudian mengikut pandangan-pandangan sejarawan. Okey, kemudian kamu akan lihat yang pandangan sejarawan seperti Ibnu Khaldun, kemudian Herodotus, kemudian juga dengan beberapa lagi okay, E.H. Carr dan sebagainya. Kemudian kamu belajar tentang sumber-sumber sejarah, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Kemudian juga tentang penyelidikan dalam sejarah. Ada 3 kaedah penyelidikan kan, iaitu kaedah lisan, kaedah bertulis dan juga kaedah arkeologi. Okey, dan juga kamu belajar tentang kepentingan mempelajari sejarah. Baik, ada soalan tanya, cikgu kat universiti dia ambil ke form 1 punya? Tak ada. Universiti dia tak belajar sejarah. Dia belajar tentang tamadun dan spesifik lagi. Lain lain. Baik. Kemudian bab 2 kamu belajar tentang zaman air batu, iaitu semua yang berkaitan dengan 4 zaman air batu, iaitu kita boleh pendekkan kepada MPPH. Ingat lagi tak MPPH? Iaitu Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. So 4 tu. Ya, Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Ada 4. Itu tentang zaman air batu bab 2. Bab 3 iaitu berkaitan dengan zaman prasejarah, iaitu tentang zaman prasejarah iaitu Paleolitik, kemudian Mesolitik, kemudian Neolitik, kemudian zaman logam. Ingat tu Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga zaman logam. So perbezaan zaman air batu dengan zaman prasejarah ni adalah daripada segi susunan dia. Kalau yang Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene itu adalah zaman air batu, dan untuk zaman prasejarah ialah Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan logam. Ingat tu Baik. Kemudian kamu mempelajari tentang mengenali tamadun. Apa itu tamadun? Maksud tamadun iaitu pencapaian tertinggi bagi sesuatu masyarakat. Dan apakah ciri-ciri tamadun? Maknanya ciri-ciri itu adalah seperti sistem pemerintahan, kemudian juga kegiatan ekonomi, kemudian juga berkaitan dengan struktur organisasi masyarakat, dan sebagainya. Itu antara ciri-ciri tamadun awal. Dan di situ juga diteruskan dengan bab yang kelima, kamu belajar tentang 4 tamadun ini, iaitu Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan juga Huanghe. Ingat keempat-empat ni Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan Huanghe. Dan apakah sumbangan-sumbangan tamadun awal? Maknanya dia punya sumbangan, dia punya ciptaan-ciptaan dia. Contohnya macam Mesopotamia, penciptaan roda. Kemudian Mesir Purba iaitu tentang ilmu geometri yang mana mereka telah membina seni bina seperti piramid. Indus dengan bandar terancang Mohenjo-daro dan Harappa. Kemudian Huanghe dengan sistem pendidikan dan juga berkaitan dengan penciptaan kertas oleh Cai Lun. Itu tamadun-tamadun dia. Kemudian bab 6 berkaitan dengan Yunani dan juga Rom. Kalau Yunani bab 6 iaitu berkaitan dengan pemerintahan, iaitu sistem pemerintahan yang kamu pelajari seperti monarki, oligarki, aristokrasi, kemudian tirani dan juga demokrasi. Itu di Yunani. Kalau di Rom lain. Rom dia terkenal dengan seni bina. Seperti Colosseum, seperti Pantheon, seperti juga seperti juga tembok pertahanan, kemudian jalan raya, kolam mandi awam dan banyak lagi. Satu lagi aqueduct. Jangan lupa aqueduct iaitu saluran air. Tu Rom. Bab 7 kamu belajar tentang tamadun India dan tamadun Cina, di mana tamadun India terkenal dengan perluasan kuasa. Yang pertama iaitu perluasan kuasa melalui secara fizikal iaitu peperangan, dan satu lagi secara
keagamaan, iaitu penyebaran agama Hindu dan Buddha. Betul? Kan? Dan juga tamadun Cina, kita pelajari tentang perkembangan pendidikan. Di mana pendidikan ada 3 tahap. Jadi tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Itu pendidikan di Cina. Ya, ada exam ni. Ya. Dan untuk bab 8 kamu belajar tentang tamadun Islam, tentang latar belakang masyarakat Arab, iaitu masyarakat Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Kemudian muncul perkembangan tamadun Islam dan ketokohan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Kemudian apakah sumbangan-sumbangan tamadun Islam kepada dunia, iaitu dari sudut ilmu, kan, ada Al-Jabar, kemudian ada Ibnu Khaldun, kemudian ada Ibnu Sina, kan. Jadi itu sumbangan tamadun Islam, dan juga sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Seperti pembinaan masjid, ada mihrab, kemudian ada mimbar, dan juga ada menara. So, inilah kamu belajar tentang 8 bab sejarah tingkatan 1. Masih ingat lagi tak? Ke dah lupa? Masih ingat lagi? Sikit-sikit dulu. Apa dia? Apa dia, Santosh? Ingat sikit-sikit dulu. Ingat sikit-sikit. Okey, ingat sikit-sikit okey. Kalau ingat sikit-sikit, kita nak tengok banyak mana yang kamu ingat. Okey. So banyak mana yang kamu ingat. Jadi kita akan buat sedikit latihan. Setuju tak? Untuk kita buat sedikit latihan. Kalau korang setuju, cikgu on. Kalau korang tak setuju, tak apalah. Kan, macam mana? Setuju tak untuk kita buat kita buat sedikit latihan? Bagaimana? So apa pendapat anda? Kita nak tengok ramai tak yang akan kata ya. Okey, jadi kita tengok sini, okey, iaitu berkaitan dengan okey, kita tengok kejap apa perkembangan. Cikgu, latihan mengejut ni. Latihan mengejut lah, kan. Alah, sekali-sekala je pun. Sekali-sekala. Okey. So, okey, kalau kamu dah sedia, okey, kita akan buat satu latihan, okey, dalam bentuk Google Form. Okey, dalam bentuk Google Form. Okey, Google Form. Okey, dan juga okey. Ingat kali ni cikgu nak ajar kamu cara menjawab. Cara menjawab. Okey. So, sekarang ini cikgu akan berikan link, okey, dalam grup chat ini. Kamu klik, kemudian terus jawab. Terus jawab. Dan masa yang diberi, cikgu nak kamu gunakan teknik first impression. Teknik first impression iaitu bila kamu baca soalan, kemudian baca pilihan jawapan, terus. Okey, ini jawapan dia. Objektif. Ini soalan objektif je. Okey, soalan-soalan objektif sahaja. Jadi ini untuk sebagai untuk mengingat. Berapa soalan? 30 soalan. 30 soalan, dan juga cikgu beri masa tak banyak. Cikgu beri masa hanya 15 minit sahaja. Bermakna satu soalan 30 saat. Ya, satu soalan 30 saat. So gunakan first impression. So 2 soalan 1 minit. Bagus. Macam MasterChef Okey, dah sedia semua Okey, dah sedia. Okey, cikgu akan letakkan link dalam grup chat. Kamu klik, kemudian kamu masuk, tuliskan nama sekolah, kemudian mula menjawab. Sedia? Minta diskon masa boleh? No. Okey, 15 minit je. Sedia Baik, ini soalan dia. Okey, sila klik. Sila klik sekarang dan kamu akan dibawa ke soalan-soalan seperti ini. Okey, seperti ini, iaitu kertas peperiksaan sejarah tingkatan 1 set yang kedua objektif. So, boleh tuliskan email, kemudian tuliskan nama pelajar dan nama sekolah, kemudian kamu boleh mula menjawab
terus sekarang 15 minit aja untuk 30 saat. Silakan bermula dari sekarang. Kita nak tengok. Dah siap nanti terus tekan tekan button submit di bawah ya. Tekan button submit di bawah. Okey. Silakan. Ya, boleh mula sekarang. Okey. Okey, tak ada buku. Salah tak apa. Kena berani. Berani untuk jawab. Gunakan dua teknik yang telah cikgu ajar, iaitu apa? First impression dan teknik tembak. Gunakan dua-dua teknik ni. Teknik tembak, teknik first impression. Gunakan. Okay. Inilah masanya untuk kamu gunakan. Okey. Baik. 15 minit saja. Silakan. Nak tengok. Boleh jawab ke tak boleh jawab? Okey. Okey, so kita akan mana? Okey, kita akan soalan nombor 1 adalah sumber prima. Soalan yang kedua, fungsi daun lontar kepada masyarakat feudal di Asia Tenggara. Daun lontar dalam sejarah tingkatan 1 ada. Iaitu daun lontar itu nombor 1 adalah sekunder. Nombor 1 sekunder. Bukan prima nombor 1 sekunder. Soalan nombor 1 sekunder. Soalan nombor 2, fungsi daun lontar. Daun lontar memang bentuk daun, tapi di situ ada tulisan-tulisan. So ada tulisan. So apakah fungsi daun lontar itu? Iaitu untuk bahan penulisan. Iaitu untuk ditulis di situ. Itu daun lontar. Memang bentuk dia daun Memang bentuk dia daun dan ditulis-tulis di atas daun itu. Okey. So itu soalan nombor 2. Ingat tu digunakan untuk tulis. Tak, dia daun pokok lontar. Dia pokok sebenarnya pokok lontar. So daun dia lah daun lontar. Okey, macam tu. Okey. Baik, soalan ketiga, bilakah manusia mengetahui cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian? Sudah tentulah. Di sini ada zaman Pleistosen, Pliocene, Holocene dan juga Miocene. Siapa yang tahu betul-betul exactly jawapan dia kat mana? Mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Okey, Pliocene, ya, kalau kita lihat memang salah. Ya. Ingat cara untuk mendapatkan aktiviti pertanian makanan, manusia dapat tahu makanan iaitu pada, kalau zaman air batu, iaitu pada zaman terakhir. Zaman akhir dia bila? Holocene. Sebab itu jawapannya Holocene. Pada zaman yang akhir sekali. Zaman Holocene. Kemudian soalan keempat, pengglasiran. Siapa yang tak tahu yang ini susahlah. Betul lah, sistem batik dah tukar barang. Glasir, pengglasiran bermaksud kecairan air batu. Ya, kecairan air batu. Kemudian 5, asas teknologi pada zaman logam. Maknanya bahan asas teknologi pada zaman logam. Zaman logam sudah tentulah besi dan gangsa. Ya, jawapannya besi dan gangsa. Habis pukul apa? Habis pukul 10 macam biasa. Habis pukul 10. Dan kemudian soalan nombor 6, apakah tujuan binaan Stonehenge di Britain? Adakah untuk mengkaji bintang, tembok pertahanan, kawasan pertempatan dan kawasan pembuatan barangan? Ini Stonehenge, batu-batu tu sudah tentulah jawapannya adalah A, mengkaji bintang. Ya, mengkaji bintang ya. Dan soalan yang ketujuh, lokasi tapak zaman besi paling menonjol di Asia Tenggara. Sudah tentulah di mana? Sudah tentu di Lenggong? Tidak. Jawapannya di Vietnam, iaitu di Sa Huyen. Di Vietnam iaitu tapak zaman besi. Paling menonjol. Kemudian
Soalan ke-8, apakah maksud tamadun mengikut pandangan Islam? Ingat pandangan Islam mesti ada kedua-duanya, iaitu pembangunan lahiriah dan juga rohaniah. So jawapannya adalah yang last. Ya, pembangunan lahiriah dan rohaniah. Soalan yang ke-9, tamadun sebagai suatu sistem masyarakat. Siapakah tokoh yang menjelaskan konsep di atas? Sistem masyarakat yang memperkasa sistem politik, ekonomi dan sosial serta kesenian dan kebudayaan. Kalau tengok kat sini, kita jelas nampak orangnya adalah Arnold J. Toynbee. Kenapa Arnold J. Toynbee, cikgu? Kerana kalau kamu lihat, nampak tak ni? Tamadun sebagai suatu sistem masyarakat, iaitu memperkasa sistem politik, ekonomi dan sosial serta kesenian kebudayaan. Ada tak dia cakap pasal rohaniah? Ada tak dia cakap pasal rohaniah? Tak ada. Jadi sebab itu yang betul jawapan dia Arnold J. Toynbee. Kalau Ibn Khaldun, Yusuf Ibrahim, bukan Yusuf Ibrahim, Ibn Khaldun dan juga Syed Muhammad Naqib Al-Atas, dia berkaitan dengan rohaniah juga. So yang ini tak ada rohaniah, bermakna ini adalah daripada Arnold J. Toynbee. Itu cara. Baik, soalan yang ke-10. Perkembangan pesat bandar telah meningkatkan jumlah penduduk di suatu kawasan. Apakah kesan daripada situasi tersebut? Bila bandar berkembang, akan telah meningkatkan jumlah penduduk, maka akan menyebabkan pengkhususan pekerjaan. Itu jawapan dia. Pengkhususan pekerjaan. Maksudnya setiap rakyat di kawasan itu, setiap penduduk tu ada kerja masing-masing. Ada kerja masing-masing. Dia tak buat semua kerja. Dia akan ada kerja masing-masing. So itu pengkhususan. Kalau sejarawan tamadun Islam, dia akan cakap tentang adab ke, cikgu? Ya, betul, Santosh. Kalau sejarawan Islam, dia akan kata tamadun itu mesti ada berkaitan tentang adab. Mesti ada. Rohaniah. Rohaniah. Baik. 11. Zigurat. Zigurat adalah untuk apa? Zigurat adalah untuk sebagai tempat beribadat. Dalam tamadun Mesopotamia. Ingat tu. Zigurat tu bentuk piramid sikit tu. Itu adalah tempat beribadat. 12. Senarai berikut menunjukkan sumbangan masyarakat tamadun Mesopotamia. Apakah X dan Y? Reka cipta berasaskan gangsa. Kemudian X dan Y. Dia buat apa? Iaitu dia telah mencipta emas dan juga mencipta sauh. Emas dan juga sauh. Sauh tu apa? Anchor. Anchor untuk apa? Anchor untuk kapal. Anchor untuk kapal. Baik. Itu 1 dan 2 sebenarnya. Teacher Y nanti tengok. 13. Apakah tamadun X? Rajanya mempunyai pandangan kehidupan selepas mati. Ini senang. Mencipta emas dan kertas. Nanti kita tengok. Baik, 13. Jawapannya apa? Iaitu tamadun yang rajanya ada pandangan kehidupan selepas mati. Iaitu jawapannya adalah C, iaitu tamadun Mesir Purba. Yes. 14. Wujud hubungan perdagangan antara tamadun Indus dengan tamadun luar yang lain. Apakah tamadun luar tersebut? Indus buat hubungan perdagangan dengan tamadun Mesopotamia sahaja. Mesopotamia sahaja. Indus dengan tamadun Mesopotamia. Baik. Kemudian 15. Tamadun awal dunia menghasilkan kompas magnetik. Siapa? Tamadun mana yang menghasilkan kompas magnetik? Sudah tentulah tamadun Huang He. Tamadun Huang He yang menghasilkan kompas magnetik. Baik. Kemudian soalan yang ke-16. Mengapakah Herodotus mengatakan bahawa Mesir hadiah Sungai Nil? Iaitu kerana membawa lumpur yang subur. Lumpur yang subur. Yes. Dan juga 17. Siapakah raja yang terkenal semasa zaman kerajaan baru Mesir? Mesir ada 3 kerajaan. Kerajaan purba, kerajaan
pertengahan dan kerajaan baru. Dan kerajaan baru kita tahu dia dipanggil Firaun. Dan Firaun apa yang terkenal? Iaitu Firaun Ramses. Ingat Firaun Ramses. Itu 17. Okey. Dan juga soalan 18. Sistem pemerintahan yang menggantikan sistem oligarki. Okey, cikgu dah bagi tahu kan, selepas oligarki apa? Selepas oligarki ialah aristokrasi. Betul, aristokrasi. Okey, itu susunan dia. Dan juga 19. Apakah yang dilakukan oleh Pericles? Kalau Pericles bermakna daripada tamadun apa? Daripada tamadun Yunani. Bagi memantapkan sistem demokrasi pada zaman pemerintahannya, iaitu adakah A. penekanan kepada kuasa rakyat, membenarkan kebebasan bersuara, mengutamakan suara golongan pembesar, menubuhkan dewan khas untuk rakyat bersuara? Jawapannya adalah A. penekanan kepada kuasa rakyat. Okay. So dia memberi kuasa kepada rakyat untuk memerintah. Dan 20. Siapa yang menyertai Dewan Perhimpunan di Athens? Yang menyertainya adalah semua rakyat yang berumur 21 tahun ke atas. Confirm salah. Sebab rakyat berumur 21 tahun ke atas, dia akan campur laki perempuan. Ingat okay. Ballot for salah lain. Okay. Letak bangsawan bukan. Okey, sebenarnya jawapannya ialah warga negara lelaki. Ingat pemerintahan zaman dulu memang tidak akan memberi peluang kepada perempuan. Kebanyakannya mesti bagi pada lelaki. Okay. Itu terbukti daripada tamadun Yunani ini. Baik. 21. Kandungan buku Arta Sastra yang ditulis oleh Kautilya, iaitu berkaitan dengan sistem pemerintahan dan ketenteraan zaman Maurya. Zaman Maurya. Kalau Kautilya maknanya Maurya. Itu kata kunci dia. Dan 22. Tamadun Yunani yang berkembang antara tahun 1000 sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi, dan berkembang di mana? Kalau Yunani, Yunani kat mana? Yunani kat Semenanjung Greece lah. Semenanjung Greece. Okay. Dan 23. Sistem pemerintahan yang diamalkan di Yunani, sistem pemerintahan dimasukkan ialah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim dan menindas rakyat. Ini kalau yang menindas, confirm bukan demokrasi, dan juga confirm bukan monarki. Ingat monarki itu beraja. Monarki beraja. Jawapannya adalah tirani. Ya, betul. Jawapannya adalah tirani. Okay. Baik. Tirani ingat Dan 24. Ciri-ciri demokrasi di Athens. X ialah apa? Dalam Dewan Perhimpunan ada magistrate, ada juri dan juga ada majlis. Ini kalau tak tahu juga ni tak tahulah kan. Dia mesti ada majlis, juri dan juga magistrate. 3 ni 3. 25. Badan pentadbiran yang paling tinggi diwujudkan di Athens ialah ini Dewan Perhimpunan lah. Dewan Perhimpunan jawapan dia. Dan juga 26. Persamaan demokrasi yang diamalkan di Yunani dengan demokrasi yang diamalkan pada masa kini. Persamaannya adalah iaitu jawapannya A, penglibatan rakyat dalam pilihan raya. A. 27. Mengapa zaman Gupta dikenali sebagai zaman keemasan dalam agama Hindu? Kerana iaitu penekanan kepada agama Hindu. Sudah tentulah 27 adalah A. 28. Apakah yang disembah oleh penganut agama Majusi? Sudah tentulah bukan bulan. Majusi menyembah api. Majusi, ingat Majusi menyembah api, fire. Ingat tu. 29. Sikap baik masyarakat jahiliah. Manakah sikap baik masyarakat jahiliah? Saling membantu, belas kasihan, menepati janji atau jujur? Jawapannya adalah menepati janji. Betul. Menepati janji. Dan soalan yang terakhir.
tentang perang Khandaq. Apakah strategi pertahanan yang digunakan? Ingat Khandaq ni, okey, perang Khandaq kan. Khandaq tu bermaksud parit. Okey, parit. Okey, bermakna kalau bermaksud parit, strateginya apa? Strateginya adalah menggali parit yang dalam. So jawapannya adalah C. Okey. Dah sedia semua nak tengok berapa markah yang kamu dapat? Dah sedia Okey, cikgu akan berikan markah saya. Okey, sedia. Okey, bagus. Saya dah kira. Okey, Sulaiman. Bagus, Sulaiman. Jahiliah ni munafik ke? Tak. Jahiliah bukan munafik. Munafik dia berpura-pura. Jahiliah memang tak berpura-pura, itu dia. Gimana cikgu? Itulah Aisyah. Okey, jom kita tengok. Okey. Cikgu bagi tunjuk email dan juga markah So cikgu tak tulis nama. Cikgu tak tunjuk nama jadi siapa yang tengok email tu dia kenal lah. Okey tak? So siapa yang tengok email tu, dia kenal. Oh, ini aku ni. Tapi tak ada orang tahu nama dia. Okey kamu je yang tahu. Alright. So ini Z Frost ni kan. Sebelum tu kita akan pergi pada nombor 1 dululah. Okey. So okey, yang pertama Sachi 23 dapat 7/30. So ini bermaksud kamu kurang latihan. Kepada orang yang memiliki email ini, kamu kekurangan latihan. So kamu kena banyakkan latihan. Kalau nak tahu latihan apa, boleh minta dengan cikgu. Cikgu ada banyak latihan dalam Google Form. Okey. Okey, Sachi tu apa yang pertama. Yang kedua, ini tak tahu siapa. Hanya dia saja yang tahu. Sila direct message. Owner email ini sila message cikgu. 22/30. Puas hati tak? Okey. Okey, Sachi, bagus. Okey, baik. Okey. Okey, bagus. Bagus, Sulaiman. Okey, 22/30 bagus salah 8 Baik, kemudian yang ini memang paling hebat. Okey. Adriana Kisha hanya salah 3. Bagus, Adriana Kisha. Salah 3 sahaja. 27/30. Maknanya banyak yang kamu dah faham. Bagus. Okey, kita teruskan lagi iaitu ini tak tahu siapa. 18/30. Sila owner email ini sila WhatsApp, sila direct message pada cikgu. Okey. Baik, mengaku pun. Ada yang dah mengaku. Okey, 18/30. Well, still okey lagi. Okey. Kemudian yang ini Santosh Das. Dah appear nama dia dalam email. So 24/30. Salah 6 je. Okeylah tu Santosh. Okeylah tu. Kan? Okeylah tu. Okey. Dan MNMR 22. 22/30. Sebagaimana email kamu 22, seperti itu jugalah markah kamu 22/30. Macam mana? Puas hati tak? MNMR 22. Okey. Coincident. Itulah coincident MNMR 22 dapat markah pun 22. Okey. Baik. Coincident betul. Baik. Seterusnya kita lihat yang ini. M945987. 11/30 bermakna kamu kena banyakkan latihan Sila direct message mengaku siapa punya. Mengaku siapa punya, tulis saya lah cikgu. Macam tu. Okey. Okey, bagus. Mengaku. So kamu kena banyakkan latihan okey. Baik. Kemudian Uma Asyangari 33. 26/30. Salah 4 aja. Siapa ni? Siapa ni? Bagus sangat ni. 26/30. Bagus. Okey, bagus Sasi. Bagus. Okey, salah 4 saja. Bagus. Okey. Baik. Kemudian yang ini seterusnya Izrina Osman. 18/30. So bagus juga. Okey, lebih daripada separuh. Okey. Tapi banyakkan latihan Banyakkan latihan.
Kemudian sama markah Fazral 82. 18/30 juga. So kena banyak latihan juga. Okay, siapa owner Fazral 82 ni, sila direct message cikgu. Right? Dan juga Rahman Court 1. 22/30. Macam puas hati tak? Cikgu tahu siapa Rahman Court 1 ni. Puas hati tak? Puas hati tak dengan markah yang kamu perolehi ni? Salah 8 je ni. Okay. Okay. Bolehlah. Okay. Baik. Sabar. Tengok kepada email ni. Tengok pada email ni. EEI Property 77. So dapat 12/30. Kalau tengok EEI Property ni, cikgu kenal siapa ni. Okay. Ya, dah tahu dah. Okay, dah tahu dah. Tak mengaku pun. Banyakkan latihan banyakkan latihan. Okay. Alia Nur Zahira 9/30. Maknanya banyak benda lagi yang kamu tak faham. Alia Nur Zahira. Ya, cikgu betul tahulah. Memang cikgu tahu, Sulaiman. Cikgu tahu, cikgu kenal. Okay. Cikgu kenal. Okay. Okay, Adelia Hani. Okay, iaitu 22/30. Bagus, Adelia. Okay, bagus. Cuma kena banyakkan latihan lagi. Ada yang banyak dah lupa dah tu. Banyak yang dah lupa. Okay, Lee Shen. Okay, iaitu 12/30. Means that kamu dah faham tetapi kamu kena banyakkan latihan lagi, ya. Lee Shen. Okay. Dengar tadi markah saya. Oh ya ke? Kita tengok sekejap lagi. Okay, Zaid Firs 15/30. Separuh saja. Cikgu kenal siapa dia ni. Okay, baik kau mengaku. Baik kamu mengaku. Okay, jadi cikgu kenal. Okay, 15/30 kurang latihan. Dan juga Willy Widya. Willy Widya. Siapa ni? 23/30. Okay. Ya, betul. Okay. So dapat 23/30. Puas hati jadi baik. So kalau kita lihat di sini, bermakna apa? Ramai lagi yang belum kita kata belum benar-benar menguasai. Sebab bukan benar menguasai pun, tapi sebenarnya kamu banyak lupa. Kamu banyak lupa, betul kan? Jadi, okey, kalau kepada para pelajar yang ada exam pada bulan Januari, start buat latihan sikit-sikit. Ya, seminggu sekali ke, seminggu sekali ke, kan. Jadi buat latihan. Baik, Aiman Solehin, yang mana satu kamu punya? Okey. Yang mana satu kamu punya? Aiman Solehin. Ni Sachi, mana satu? Tengok email. Tengok email. Adriana Kisha. Okey. So, okey, ada yang mana tadi? Okey. So, kalau kita lihat di sini, inilah dia, 18/30. Lily, bermakna kamu faham lah tu, Lily. Bagus. Okey. Tadi kan dah bagi tahu. Okey. So, siapa yang ke-18 tu? Yang ke-18 tu adalah Suhail. Okey. Suhail. Okey. Salah berapa? Bukan kamu salah 8 ke, Ain? Jadi, banyakkan latihan. Okey. So, untuk apa? Untuk kamu bersedia buat latihan, ya. Banyakkan latihan. Kalau siapa yang ada exam lagi bulan Januari, sila banyakkan latihan, ya. Kalau ada masalah tak faham, boleh WhatsApp cikgu untuk bertanya, ya, untuk bertanya. Jangan diam-diam je. Boleh bertanya. Okey, baik. So kita akan masuk kepada set yang kedua, iaitu kita akan nak lihat berkaitan dengan sejarah tingkatan 2. Okey, iaitu kita nak mulakan dengan bab yang pertama pada hari ini. Bab 1, ya, iaitu berkaitan dengan kerajaan alam Melayu. So, kita akan mulakan dengan bab 1 daripada sejarah tingkatan 2.
Dan kalau sesiapa yang tak ada buku teks yang bentuk digital lagi ni, boleh minta pada cikgu sebab cikgu ada download link. Okey, untuk kamu boleh download. Ya, boleh download buku sejarah tingkatan 2 ini. So kita akan mulakan hari ini dengan sejarah bab 1 iaitu Kerajaan Alam Melayu. Inilah dia Kerajaan Alam Melayu. Okey, di mana Kerajaan Alam Melayu ni melibatkan 7 kerajaan. Okey, 7 kerajaan. Apakah kerajaan-kerajaan dia, cikgu? Jom kita tengok. Okey, iaitu berkaitan dengan mula-mula kita akan belajar tentang konsep alam Melayu. Baik, apa yang dimaksudkan dengan alam Melayu? Apa yang dikatakan alam Melayu ni, cikgu? Baik, alam Melayu ni sebenarnya merujuk kepada kawasan yang ada kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara. Okey, Asia. Yeah. Oh, ada juga Ain Zulaikha nak juga sekarang ni. Okey. Ya, betul. Fahami dulu Ain, fahami dulu. Okey. Maknanya alam Melayu ni ialah kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Okey. Benua Asia. Tak. Okey, serupa dengan Melayu ke? Jap kita tengok. Ada yang kata negara yang pakai bahasa yang hampir serupa dengan Melayu ke? Ya, betul. Betul, Sulaiman. Nanti kita akan tengok. Okey. So, alam Melayu ini dikenali dengan pelbagai istilah. Kadang-kadang ada yang panggil Kepulauan Melayu. Ada yang panggil Dunia Melayu. So istilah ini berbeza ikut peredaran zaman, dan pada masa dahulu tanah luas terbentang yang menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan ini dikenali sebagai pentas Sunda. Ingat lagi tak tentang zaman air batu, di mana kita belajar bahawa di sini adanya pentas Sunda kawasan ni. Kawasan ni dulu semua tanah ini bersambung menjadi apa? Pentas Sunda. Sebelum zaman air batu. Tapi bila air batu mencair, maka kawasan-kawasan yang rendah tenggelam, menyebabkan terbentuklah bentuk muka bumi yang ada seperti sekarang. Pentas Sunda start belajar darjah 6 rasanya. Oh ya ke Sulaiman? Oh okey. Pentas Sunda yang cikgu tunjukkan tadi tu, itulah dia pentas Sunda. Which is yang ini yang cikgu tandakan ni. Yang cikgu tandakan ini, inilah dia pentas Sunda, which is kawasan yang dulunya bersambung, yang kita belajar dalam bab yang ketiga. Bab 2. Sejarah tingkatan 1, iaitu zaman air batu. Kan? Kita belajar zaman air batu kan? Jadi ini pentas Sunda. Tetapi apabila pengglasiran, ais mencair, maka kawasan ini telah ditenggelami air, maka terbentuklah pulau-pulau ini macam sekarang. Itulah dia. So, kawasan ini dikenali sebagai kawasan alam Melayu. Jom kita tengok dari sudut geografi. Alam Melayu dari sudut geografi, ada pelbagai tokoh-tokoh tempatan yang memberi pendapat. Pertama sekali, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi. Kalau kita tak ingat nama dia yang penuh tu, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi, Nik Abdul Rahman, kamu just boleh highlightkan Nik Hassan Suhaimi. Nik Hassan Suhaimi, dia kata apa? Alam Melayu ni sebenarnya daripada Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik sampai ke Taiwan. Maknanya, dia kawasan ini dia. Ini panggil kawasan alam Melayu. Taiwan, kemudian sampailah ke Madagaskar di Afrika, kemudian sampailah ke New Zealand, sampailah ke
kawasan-kawasan Papua New Guinea ini dulu dikenali sebagai alam Melayu. Besar kan? Kenapa dipanggil alam Melayu ni cikgu? Yes, sebab menurut kajian, bila diorang pergi Madagaskar, ada orang Melayu kat Madagaskar. Ada orang Melayu tinggal kat Madagaskar. Ada orang Melayu tinggal di New Zealand. Ada orang Melayu tinggal di Papua New Guinea. Dan ada orang Melayu tinggal di Taiwan. Sebab itu kawasan ini semua menjadi kawasan alam Melayu. New Zealand cakap hampir sama dengan bahasa Melayu ke? Tak, dia ada sikit-sikit perkataan bahasa Melayu dalam bahasa New Zealand tu. Ada sikit-sikit bahasa Melayu. Jadi itu pengaruh alam Melayu. Itulah dia. Ini dipanggil alam Melayu. Ui, besarnya alam Melayu, betul. Betul. Memang besar. Inilah dia alam Melayu bab kata Dr. Nick Hassan Shuhaimi. So cikgu, ada yang tanyakan, cikgu, macam mana nak ingat nama-nama tempat ni cikgu? Madagaskar lah, Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, semua ni cikgu. Macam mana nak ingat? Dia sebenarnya ingat macam ni je. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya untuk ingat, kamu hanya ingat yang mula-mula dan yang hujung. Ingat yang mula-mula dengan yang hujung. So, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick Hassan Shuhaimi ni, kamu ambil alam Melayu ni, dia kata kawasan daripada mana? Madagaskar sampai ke Taiwan. Ambil dua tu je. Nampak tak? Madagaskar sampailah ke Taiwan. Tu je. Tak perlu ingat Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, tak payah. Ambil yang depan sekali, ambil yang hujung sekali. Tu je. Boleh faham? Boleh faham kalau nak ingat tu? Boleh Dr. Nick Hassan Shuhaimi, kawasan alam Melayu ialah Madagaskar sampai Taiwan. Itu je. Dan kalau kita bawa kepada seorang lagi tokoh, iaitu kalau kita lihat di sini, iaitu Abdul Hadi Haji Hassan. Abdul Hadi Haji Hassan pula yang kedua, tokoh yang kedua, dia kata apa? Alam Melayu ini adalah suatu lingkungan geografi yang luas meliputi Kepulauan Melayu hingga selatan Thailand. Ini senang. Kepulauan Melayu hingga selatan Thailand, itu adalah Abdul Hadi Haji Hassan. So itu berkaitan dengan itu kecil je. Maknanya Abdul Hadi Haji Hassan ni dia punya skop kecil je. Kepulauan Melayu sampai selatan Thailand. Bandingan tadi besar sangat kan? Baik. Seterusnya. Seterusnya kalau kita lihat gambar yang ketiga, iaitu yang ini adalah Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Ismail Hussein. Ambil nama tokoh ini sahaja, Ismail Hussein, iaitu seorang ahli bahasa dan budayawan. Dia kata apa? Dunia Melayu ni daripada selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Kra, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. So ambil yang depan, ambil yang hujung, iaitu Vietnam dan juga hujungnya Filipina. So kaitkan Ismail Hussein dengan Vietnam dan juga Filipina. Ambil depan dan hujung. Dan manakah kawasan yang Dr. Ismail Hussein ni cakap? Ini kawasan dia. Ini kawasan dia. Iaitu meliputi selatan Myanmar, segenting Kra, Filipina, Kemboja, Vietnam, termasuk juga Indonesia. Yes. Ini kawasan yang besar juga. Dan kalau kita lihat, ada yang tanya, cikgu, kena ingat ke nama tokoh ni? Ya. Tapi untuk memudahkan ingat, sebab tu cikgu ambil yang pendek-pendek. Contohnya apa? Contohnya macam ni kan, ada nama penuh dia kan, Profesor Emeritus Datuk Doktor kan. So kita tak perlu ingat pangkat-pangkat itu.
kita ambil dia punya nama saja, Nik Hassan Syuhaimi. Kemudian yang kedua tokoh dia Abdul Hadi Haji Hassan. Kemudian yang ketiga Dr. Ismail Hussein. Ambil nama je. Okay, ambil nama saja. Jangan ambil Profesor Emeritus Datuk. Memang korang tak ingat. Faham tak? Jangan ambil nama Profesor Emeritus. Memang tak ingat. Ambil nama asal. Nik Hassan Syuhaimi, Abdul Hadi Haji Hassan dan juga Ismail Hussein. So 3 orang. Macam tu cara nak ingat. Okay. Okay. Baik. Dan yang keempat. Yang keempat ni orang putih. Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace. Okay, salah satunya orang putih kat sini. Okay, dia kata apa? Kepulauan Melayu ini sebenarnya meliputi tanah Melayu hingga Tenasserim dan Kepulauan Nicobar Filipina dan Kepulauan Solomon hingga Papua New Guinea. Okay, kalau kita nak ingat, kita akan ambil meliputi tanah Melayu sampailah ke Papua New Guinea. Jadi kamu kaitkan Alfred Russel dengan tanah Melayu dan juga Papua New Guinea. Mana kawasan dia, cikgu? Ini kawasan dia. Ini kawasan dia. Besar ni. Tenasserim, Kepulauan Nicobar, okay, Filipina, okay, Papua New Guinea dan sebagainya. Okay, itulah dia. Berkaitan dengan kawasan yang dikatakan Kepulauan Melayu oleh Alfred Russel Wallace. Dan untuk yang terakhir, tokoh yang terakhir ialah daripada Malaysia sendiri, iaitu Profesor Dr. Ding Chu Ming. So ambil nama dia Ding Chu Ming kat sini. Okay, dia kata apa? Dunia Melayu ini, okay, kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan juga Filipina. Maknanya Malaysia sampailah ke Filipina, inilah kawasan alam Melayu. Kawasan alam Melayu. Jadi ini senang nak ingat. Senang nak ingat, iaitu inilah dia kawasan-kawasan, tokoh-tokoh dan juga kawasan-kawasan. Cikgu ulang balik. Antara tokoh-tokoh yang kamu kena ingat, yang pertama sekali ialah seperti Nik Hassan Syuhaimi dengan kawasannya daripada Madagaskar sampai Taiwan. Kemudian Abdul Hadi Haji Hassan iaitu Kepulauan Melayu sampai selatan Thailand. Kemudian Dr. Ismail Hussein. Ismail Hussein daripada mana? Daripada Vietnam sampailah ke Filipina. Kemudian Alfred Russel Wallace iaitu daripada Kepulauan Melayu ini, iaitu daripada tanah Melayu sampailah ke Papua New Guinea. Dan yang terakhir Dr. Ding Chu Ming iaitu alam Melayu daripada Malaysia sampai Filipina. Mana yang paling kita kena percaya? Sebenarnya semua ini boleh dipercayai. Semua ini boleh dipercayai. Boleh terima tak? Boleh terima tak cikgu punya statement tu? Semua yang mereka katakan ni, tokoh-tokoh yang kata ni, kita kata semuanya kita boleh terima. Sebab apa? Sebab kalau tak diterima, kenapa? Kenapa? Okay. So, kenapa dia kat... Okay, baik. Sebenarnya begini. Dia konsep dia begini. Konsep dia, teori. Betul. Diorang ni berjumpa, teori diorang, jumpa berdasarkan bukti-bukti yang mereka ada. So, tak ada betul yang salah. Tapi sebenarnya semua betul. Semua betul. Iaitu, macam soalan kebab, dia macam ni tau sebenarnya. Dia macam ni. Katakanlah kita diberikan satu bentuk gajah kat sini. Katakan sini gajah. Gajah dengan belalai dia semua. Kemudian dengan telinga besar kan. Kemudian dia ada kaki. Kaki. Kemudian begitu juga kaki dan juga kaki. Kemudian ini gajah. Dan ini ekor dia.
Okey, ini ekor dia. Uish, lebar. Baik. Kemudian katakan let's say buruknya gajah. Kau boleh buat lagi cantik ke, Man? Alah kau ni. Sudahlah kau. Kan? Baik. Cikgu boleh buat lagi cantik tapi siap je besok pagi. Okey, baik. Boleh lagi cantik tapi siap besok pagi. Okey, baik. Baik. Katakanlah manusia berdiri. Okey, ada 3 orang yang buta. Okey, 3 orang yang buta. Okey, dia blind man. So seorang berdiri kat sini, kemudian seorang berdiri dekat sini. Okey, dan seorang lagi berdiri dekat dekat sini. Okey. So orang tu buta orang tu buta. So dia okey, dia buta lah Dia buta. So dia pakai spek ni buta. So tiga-tiga pegang gajah. Kalau dia ni si A, ini A, B dan juga C Kalau A, dia kata gajah tu apa? Oh, gajah tu sebenarnya lembut dan panjang. Okey, lembut dan juga panjang. Lembut lembut dan juga panjang. Itu gajah. Kalau yang B pula kata, salah lah. Yang aku pegang gajah ni sebenarnya lebar. Lebar dan juga besar. Dan orang ketiga bila tanya, okey, gajah tu macam mana? Oh, gajah tu memang dia panjang. Okey, dia panjang. Okey, tapi dia ada bulu kat ujung dia. Ada bulu kat ujung dia. So, untuk kamu, cikgu nak tanya kamu, mana satu yang betul? Ada A, B atau C? Mana satu yang betul? Betul. Maknanya semua betul. Tiga-tiga betul. Cuma, tak ada yang salah. So, yang membezakan apa? Dia punya point of view. Maknanya, kat mana dia sentuh. Yang dia ni sentuh gajah tu kat sini. Yang dia ni A pula sentuh gajah kat sini. Yang dia ni pula sentuh gajah dekat sini. So dia punya sentuh, the area of yang dia touch tu berbeza. So that's why dia punya opinion, dia punya pendapat pun berbeza. Tetapi this is the same thing, which is gajah. So sama konsep macam tadi. Ada 5 orang kan. Ismail Hussein lah, Nik Hassan Syuhaimi lah, Abdul Hadi Haji Hassan lah, kemudian juga dengan Alfred Russel Wallace dan juga Dr. Ding Chun Meng kan. Ada 5 orang. Okay, masing-masing lain-lain. Tapi still dia cerita pasal the same thing, which is Kepulauan Melayu. Nampak tak? So itulah sebenarnya. So tak ada yang salah. Betul, tak ada yang salah. Dia cerita still benda yang sama. Cuma sudut pandangan yang berbeza. Jadi sebab itu sejarah mengajar kamu untuk behave. Bila kawan kamu kata lain, kamu tak boleh kata, "Oi, aku yang betul, kau yang salah." Tak. Kamu kena tengok dulu. Adakah pandangan dia pun betul? Mungkin dia pun betul juga. Cuma dia punya point of view berbeza. Kamu punya pandangan pula di tempat yang berbeza. But still, cerita pasal the same thing. So, kenapa mesti bergaduh? Kan? Kenapa mesti bergaduh? Kalau kita ada point of view yang berbeza, kita ada perbezaan pendapat, kenapa nak bergaduh? Padahal benda yang sama. So, kita terimalah. Kita patut menerima pendapat yang berbeza. Itu kita punya moral bila kita belajar sejarah. Nampak tak? So, cikgu memang ada green screen lah. Memang ni green screen. Okay. Baru realize ke? Nak rasa kemenangan ni. Okay. Okay, memang ada green screen.